Salam sejahtera. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan kajian bertajuk Realiti Pekerja Gig, Suara Pemandu Grab dan Maxim. Kajian ini memberi tumpuan kepada pengalaman sebenar pekerja gig, khususnya pemandu e-hailing yang kini semakin menjadi sebahagian penting dalam pasaran buruh di Malaysia. Melalui kajian ini, kami ingin mempertengahkan suara pekerja sendiri yang kurang diberi perhatian dalam perbincangan tentang ekonomi gig. Kami memilih untuk mengkaji kerja gig kerana sektor ini semakin berkembang pesat di Malaysia, terutamanya dalam sektor pengangkutan dan penghantaran seperti Grab dan Maxim. Kerja gig sering dipromosikan sebagai fleksibel dan bebas, namun ia turut menimbulkan isu seperti gaji tidak menentu dan keselamatan pekerja kurang terjamin. Kerja gig turut mencerminkan perubahan dalam besaran buruh pasca perindustrian, di mana kerja tetap semakin diganti oleh kerja fleksibel berasaskan platform digital. Oleh itu, penting bagi kita untuk memahami pengalaman sebenar pekerja gig dari perspektif pekerja sendiri, bukan hanya perspektif syarikat platform. Dari segi metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kaedah temuduga, iaitu temuduga bersama dua orang pekerja gig, iaitu seorang pemandu Grab dan seorang pemandu Maxim. Fokus kajian ini adalah kepada kerja gig jenis e-hailing, iaitu pekerjaan berasaskan platform digital. Setiap temuduga berlangsung selama kira-kira 10 hingga 15 minit di sekitar kawasan Unimas. Temuduga ini dijalankan dengan menggunakan soalan panduan sebagai rujukan, serta data dikumpulkan melalui rekaman suara dan nota pemerhatian bagi memastikan maklumat yang diperoleh lebih terperinci dan tepat. Pekerja gig seperti pemandu Grab dan Maxim berdepan dengan beberapa cabaran dan risiko. Antaranya ialah pelanggan sering membatalkan pesanan secara tiba-tiba, menyebabkan pemandu Grab kehilangan pendapatan. Selain itu, pendapatan pekerja gig juga tidak menentu dan berbeza antara Maxim dan Grab. Menurut kajian lepas, pekerja gig sering menghadapi ketidakstabilan pendapatan serta risiko keselamatan yang lebih tinggi kerana sistem kerja berasaskan platform. Walaupun begitu, pekerjaan gig tetap menjadi pilihan ramai kerana fleksibiliti masa bekerja. Pemandu Grab memilih pekerjaan gig kerana kebebasan memilih waktu bekerja, manakala pemandu Maxim mula bekerja sebagai pekerja gig semasa pandemik COVID-19 akibat kehilangan pekerjaan tetap. Menurut kajian, fleksibiliti dan kehilangan pekerjaan merupakan faktor utama yang mendorong individu menyertai pekerjaan gig. Kerja gig bukan sekadar mencari pendapatan, tetapi ia juga merupakan platform pembangunan kemahiran kendiri, antaranya kemahiran digital. Pemandu kini mahir mengendalikan aplikasi kompleks, menguruskan pesanan secara berdikari dan menggunakan teknologi pembayaran tanpa tunai seperti QR Code. Kemahiran komunikasi pula, interaksi harian dengan pelanggan memaksa pekerja untuk berkomunikasi dengan lebih berkesan. Menurut kajian lepas, Casey dan Lee Dorvita 2018 yang menyatakan bahawa ekonomi gig membantu pekerja membina kemahiran digital dan komunikasi secara tidak formal. Slide seterusnya. Fenomena ini mencerminkan transformasi besar dalam dunia pekerjaan pasca perindustrian. Antaranya, peralihan modal kerja dari pekerja tetap menjadi pekerja fleksibel berasaskan platform. Pergantungan teknologi, pekerja kini bergantung sepenuhnya kepada algoritma aplikasi berbanding majikan tradisional. Seterusnya, tanggungjawab individu. Kini, individu memikul tanggungjawab penuh ke atas pengurus masa, pendapatan dan keselamatan. Selain itu, ekonomi fleksibel. Ini adalah cerminan ekonomi moden yang berasaskan perkhidmatan dan kepantasan digital. Slide ini membincangkan fleksibiliti dan ketidakjaminan dalam kerja gig. Dari segi fleksibiliti, pekerja gig mempunyai kebebasan memilih waktu kerja. Mereka tiada jadual tetap dan boleh mula atau berhenti bekerja pada bila-bila masa. Keadaan ini memberi keselesaan kepada sesetengah pekerja. Contohnya, seorang pemandu Grab menyatakan bahawa kerja ini tenang, santai dan tidak mengganggu masa rehat dan tidak membebankan. Namun, di sebalik fleksibiliti tersebut, wujud ketidakjaminan atau prekariti. Pendapatan
pekerja adalah tidak stabil dan bergantung kepada jumlah tempahan. Selain itu, perlindungan sosial juga sangat terhad. Akibatnya, ada pekerja terpaksa bekerja lebih lama seperti 6 hingga 8 jam sehari bagi menampung pendapatan yang tidak menentu seperti yang dinyatakan oleh pemandu mesin. Situasi ini selari dengan kajian studi 2011 yang menjelaskan bahawa pekerja gig tergolong dalam kumpulan prekarya kerana kekurangan kestabilan pendapatan dan jaminan pekerjaan. Antara penemuan kajian yang kami dapati ialah pekerja gig lebih menghargai fleksibiliti berbanding kestabilan. Yang kedua, pekerja gig bersifat sementara atau peralihan. Yang ketiga, peraturan platform memberi kesan terhadap kehidupan pekerja. Yang keempat, pekerja gig tidak memberi manfaat yang sama kepada semua pekerja. Kesimpulannya, pekerja gig menawarkan peluang pendapatan dan fleksibiliti kepada pekerja, tetapi pada masa yang sama membawa risiko ketidakstabilan pendapatan dan perlindungan sosial yang terhad. Oleh itu, dasar dan peraturan yang lebih adil amat diperlukan bagi memastikan pekerja gig dapat berkembang secara mapan serta melindungi